Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafa Alia binti Safawi. Nombor matriks 070637. Nama saya Fatih Nur Alia binti Azmi. Nombor matrik 069299. Saya akan membuat penerangan ringkas mengenai sejarah penulisan ilmu hadis riwayah dan dirayah. Ulama mutaakhirin membahagikan ilmu hadis kepada dua bahagian, iaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah. Secara ringkasnya, ilmu hadis riwayah merupakan riwayat hadis berasal daripada Nabi Muhammad SAW sama ada dalam bentuk perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat fizikal dan rohani. Al-riwayah menurut istilah ialah mengenali perkataan, perbuatan, takrir dan sifat baginda Nabi Muhammad SAW, mengenali perkataan dan perbuatan para sahabat dan tabi'in serta memelihara dan menjaga ketepatannya, merekodkan lafaz-lafaz, menukil serta meriwayatkannya dengan teliti dan amanah. Ilmu hadis dirayah pula berkenaan dengan kaedah asas-asas yang dapat digunakan untuk mengkaji dan mengetahui keberadaan sanad dan matan. Ad-dirayah dari segi istilah ialah ilmu mengenai prinsip-prinsip untuk mengenali perihal sanad dan matan. Prinsip-prinsip ini dijadikan sebagai wasilah untuk mengetahui sama ada sesuatu hadis diterima ataupun ditolak. Ilmu hadis riwayah dan dirayah ini seperti hubungan usul fiqh dan fiqh. Secara keseluruhannya, ilmu hadis riwayah dan dirayah dihimpunkan dalam mustalah hadis. Pada 3 kurun hijrah pertama, belum ada kitab khusus serta perbahasannya bercampur aduk dan berselerak dalam pelbagai kitab. Imam Syafi'i merupakan antara manusia paling awal membincangkan ilmu ini, iaitu di dalam kitabnya Ar-Risalah. Pada kurun keempat hijrah, perbahasan ilmu ini cuba dikompilasikan oleh Imam Ar-Ramah-Hurmuzi dalam kitabnya Al-Muhaddis Al-Fasil Baina Ar-Rawi Wal-Wa'i. Wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dijelaskan melalui perkataan, perbuatan dan penetapan Nabi sehingga apa yang didengar dan dilihat serta disaksikan oleh para sahabat dijadikan pedoman. Rasul mengarahkan kepada sahabat agar menulis dan menghafal setelah Rasulullah menyampaikan hadisnya kepada sahabat untuk memelihara dan menjaga kemaslahatan Al-Quran dan hadis sebagai dua sumber ajaran Islam. Faktor kurangnya daya ingatan manusia menyebabkan ilmu hadis telah ditulis, dikumpulkan dan dibukukan. Selain itu, terdapat ajaran-ajaran sesat serta kumpulan yang terpesun daripada ajaran Islam yang sebenar seperti Mu'tazilah, Khawarij dan lain-lain. Pada kurun keempat hijrah hingga permulaan kurun ketujuh, Abdullah bin Amr banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi kerana beliau menulis hadis, manakala Abu Hurairah tidak menulis. Namun, ada beberapa hadis yang dilarang untuk ditulis kerana takut ia boleh melalaikan daripada Al-Quran. Tetapi, ada ulama yang memberi pandangan bahawa ada hadis dibenarkan untuk ditulis dan dicatat, menyebabkan telah mansuhnya hadis yang melarang itu tadi. Khalifah Umar pernah menyarankan proses pengumpulan hadis tetapi beliau beristikharah dan menolak cadangan mengumpul hadis dalam bentuk penulisan kerana beliau takut tingkah ambil berat terhadap sunnah menyebabkan berlaku campur aduk dengan kalam Allah. Bermula dari kurun ke-7 hingga kurun ke-10, ilmu hadis ini sudah ditulis dan dibukukan. Pada kurun ke-10 hingga ke awal kurun 20, terhentinya zaman perkembangan ilmu hadis di mana ilmu hadis telah sempurna seperti di peringkat sebelumnya. Pada waktu ini, ulama hadis meringkaskan dalam bentuk baru kitab-kitab lama supaya mudah difahami sama ada dalam bentuk syair atau prosa. Bermula kurun ke-20 hingga sekarang, ulama mula menyedari bahaya yang dihadapi oleh sunnah di mana ia terdedah kepada ancaman orientalis yang cuba sedaya upaya untuk mengelirukan mata masyarakat tentang sunnah Nabi ini. Iaitu, ulama bangkit dengan penulisan serta buku-buku untuk menangkis segala pemikiran yang bercanggah tentang sunnah. Antara perbezaan bagi penulisan ilmu hadis riwayah dan dirayah ialah ilmu hadis riwayah merupakan segala perkataan, perbuatan dan persetujuan Nabi SAW, manakala ilmu hadis dirayah merupakan hakikat, sifat-sifat dan kaedah-kaedah dalam periwayatan. Selain itu, hadis riwayah untuk memelihara syariah Islam dan kepentingan sunnah, manakala hadis dirayah untuk meneliti hadis berdasarkan kaedah-kaedah atau persyaratan dalam periwayatan. Secara kesimpulannya, penulisan ilmu hadis riwayah dan dirayah bermula apabila ulama mula-mula cakna dengan keperluan penulisan dalam mengekalkan ilmu hadis ini.
agar tidak ditelan zaman serta menjaga kemaslahatan agama. Seterusnya, saya akan berkongsi tentang syarat hadis sahih. Hadis sahih memerlukan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh perawi hadis supaya hadis yang ditulis tidak berlaku kecacatan. Sekiranya satu hadis tidak cukup syarat-syarat hadis sahih, maka hadis itu dikira tidak sahih. Saya akan menjelaskan 3 syarat-syarat hadis sahih. Yang pertama ialah adil. Adil ini bermakna seorang perawi hendaklah memenuhi 5 kriteria, iaitu Islam, baligh, berakal, tidak fasik dan tidak melakukan perkara yang menjatuhkan maruahnya serta menjejaskan akhlaknya. Syarat yang kedua ialah dobit. Dobit merupakan suatu ketetapan pada seorang perawi, iaitu tidak berlaku perubahan ingatan jika diriwayatkan melalui lisan dan tiada perubahan tulisan jika melalui penulisan. Sifat dobit terbahagi kepada 2, iaitu dobit kitabi dan dobit hifzi. Dobit kitabi ialah perawi hadis mampu menjaga tulisan dan catatan hadis yang diterima dengan baik tanpa berlaku kerosakan pada tulisannya. Dobit hifzi pula bermaksud perawi hadis yang mampu meriwayatkan hadis kepada sesiapa dan pada bila-bila masa yang diperlukan serta mengingati daripada setiap hadis ini diterima. Kemudian, sanad yang bersambung merupakan syarat hadis sahih yang ketiga. Setiap perawi mestilah menerima hadis daripada orang sebelumnya secara langsung daripada awal sanad hingga akhirnya. Sekiranya sanad terputus pada mana-mana tibukot, maka hadis itu dikira tidak sahih. Syarat hadis sahih yang keempat pula ialah mesti tidak mempunyai ilah. Maksud tidak mempunyai ilah itu ialah hadis itu perlulah sempurna dan tidak mengalami ataupun tidak ada sebarang kecacatan agar hadis itu mudah difahami serta dipercayai. Dan akhir sekali ialah mesti dia tidak mempunyai syaz, yang bermaksud tidak mempunyai percanggahan antara perawi sikoh dengan perawi yang lebih sikoh. Seterusnya saya akan membentangkan mengenai pengenalan Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Jadi kita mulakan terlebih dahulu mengenai Sahih Al-Bukhari. Seperti yang kita tahu, hadis merupakan sumber kedua selepas Al-Quran sebagai rujukan bagi umat Islam. Jadi Sahih Al-Bukhari ialah hadis yang paling sahih dan sangat sesuai untuk dijadikan sebagai panduan kehidupan seharian kita. Jadi mengapa Imam Bukhari ini menulis sahihnya? Mesti ada sebab. Kat sini terdapat 2 sebab yang menyebabkan Imam Bukhari menulis sahihnya. Yang pertama ialah gurunya yang bernama Ishaq bin Ruhaywah telah menyampaikan hasratnya untuk mencadangkan kepada Imam Bukhari untuk menghimpunkan kesemua hadis sahih. Kata-kata ini sangat memberi kesan kepada Imam Bukhari. Selain itu, beliau juga pernah bermimpi bahawa beliau berdiri di sisi Rasulullah SAW serta dalam masa yang sama beliau sedang menyipas baginda. Setelah itu beliau pergi bertanya kepada penafsir mimpi berkaitan mimpinya. Jadi penafsir itu mengatakan bahawa Imam Bukhari akan menghalangi segala pendustaan terhadap Rasulullah SAW. Sebab itulah beliau menghasilkan karya sahihnya iaitu Sahih Al-Bukhari. Nama sebenar bagi karyanya yang cukup masyhur ialah Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunnanihi wa ayyamihi. Akan tetapi karya ini tetap terkenal dengan nama panggilan Sahih Al-Bukhari. Imam Bukhari telah memilih hadis-hadis sahih untuk dimuatkan di dalam karya beliau. Walau bagaimanapun, beliau tidak meletakkan kesemua hadis-hadis yang sahih kerana bimbang akan menjadi banyak. Oleh itu, Imam Bukhari telah memilih 100,000 hadis dan beliau pernah berkata, aku menghafal 100,000 hadis sahih dan aku juga tahu akan 200,000 hadis yang tidak sahih. Kemudian, cara Imam Bukhari menulis sahihnya ialah beliau akan meminta ulama besar hadis di zamannya itu untuk menilai serta menyemak karyanya. Di antara ulama yang terlibat ialah Ali bin Al-Madini, Imam Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in serta ramai lagi. Jadi mereka semua ini menjadi saksi terhadap kesahihan
hadis-hadis yang terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari. Seterusnya, syarat hadis sahih yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari ialah yang pertama, sanad bersambung. Kedua, perawi perlu orang yang adil. Ketiga, perawi perlulah seorang yang sempurna dobitnya. Yang keempat, tidak ada syaz serta tidak mempunyai ilah. Akan tetapi, Imam Al-Bukhari telah menambahkan satu lagi syarat yang ketat di dalam sahihnya, iaitu mestilah berlaku pertemuan antara perawi. Okey, bagi jumlah hadis Sahih Bukhari ini, ia menjadi perselisihan faham oleh para ulama disebabkan sebahagian mereka ada yang menghimpunkan atau memisahkan bilangan-bilangan hadis sahih. Secara kesimpulannya, Imam Bukhari ini merupakan seorang tokoh ulama hadis yang tiada tandingannya. Hal ini dapat dilihat bahawa beliau telah menghasilkan sebuah karya yang sangat hebat dan cukup masyhur, serta kedudukan selepas Al-Quran ini ialah Sahih Al-Bukhari. Tambahan pula, ijma' ulama serta umat Islam menerima bahawa hadis-hadis di dalam Sahih Bukhari ini kesemuanya ialah sahih. Jadi sangat sesuai untuk kita jadikan sebagai rujukan kehidupan kita semua. Bagi ringkasan ataupun pengenalan yang terakhir pula ialah mengenai Sahih Imam Muslim. Nama sebenar bagi Imam Muslim ialah Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim bin Al-Wad Al-Kushairi An-Naisaburi. Imam Muslim ini merupakan seorang imam dalam pengajian hadis. Jadi Imam Muslim ini telah banyak mengarang kitab hadis. Akan tetapi terdapat satu kitab yang masyhur dalam karangan Imam Muslim, iaitu Sahih Muslim. Kitab Sahih Muslim ini adalah sebuah kitab hadis yang tidak asing dalam kalangan ahli-ahli hadis. Kitab ini juga merupakan kitab kedua dari segi sahihnya selepas Sahih Bukhari. Jadi, bagaimana perkembangan Sahih Muslim ini berlaku? Imam Muslim banyak mempelajari ilmu hadis daripada gurunya yang bernama Imam Al-Bukhari. Oleh itu, beliau mengikuti jejak langkah guru beliau dalam menulis serta mengumpul hadis yang sahih. Imam Muslim ini telah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk meneliti dan mempelajari semua ilmu hadis ini. Di dalam penulisan sahihnya, beliau tidak membuat tajuk setiap bab secara terperinci. Walaupun tajuk-tajuk kitab dan bab yang didapati pada sebahagian naskah Sahih Muslim ini dicetak. Akan tetapi, para ulama yang mensyarahkan dan meringkaskan hadis yang datang kemudian. Imam Nawawi antara ulama yang membuat tajuk-tajuk ini tersusun secara sistematik. Tambahan lagi, penyusunan Sahih Muslim ini bertujuan untuk menyusun sahihnya sebagai tindak balas kepada persoalan semasa berlaku di zamannya, di mana kitab hadis ini bercampur antara hadis yang sahih dan tidak sahih. Oleh itu, beliau menyusun hadis sahih sahaja yang mengandungi hukum hakam agama untuk dijadikan sebagai rujukan kepada para pengkaji Islam dalam merumuskan hukum syarak. Kemudian, dalam ciri-ciri kitab Sahih Muslim ini, beliau lebih memberi tumpuan kepada mutaba'at dan syawahid. Mutaba'at ini bermaksud apabila seorang perawi meriwayatkan sebuah hadis dan dalam pada masa yang sama, ia daripada guru yang sama. Jadi manakala syawahid pula ialah terdapat hadis lain yang diriwayatkan oleh sahabat yang lain dan hadis tersebut menyokong sama ada dari segi lafaz ataupun makna hadis yang ingin disokong. Oleh itu, setiap seorang daripada mereka merupakan syahid kepada yang lain. Persoalannya, berapakah jumlah hadis yang terdapat di dalam Sahih Muslim? Okey, di dalam Sahih Muslim ini terdapat 7,275 hadis yang asalnya berjumlah 300,000 yang dikumpulkan pada peringkat awalnya. Okey, apabila dikira bagi hadis yang tidak berulang, maka jumlah hadis itu berkurang sebanyak 4,000 hadis. Okay, menurut Fuad Abdul Al-Baqi', Sahih Muslim ini mengandungi 3,033 bilangan hadis. Secara kesimpulannya, kitab Sahih Muslim ini telah memuatkan ratusan kategori dari pelbagai bab yang menyentuh persoalan iman sehingga kepada akhlak. Pengumpulan kepelbagaian hadis ini telah banyak membantu umat Islam untuk menjadikan rujukan. Oleh itu, kitab Sahih Muslim juga sesuai untuk dijadikan panduan dalam kehidupan. Itu sahaja perbentangan ataupun perbincangan daripada kami. Sekian, terima kasih.